Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang projek perbandingan tokoh Plato dan Confucius. Ini merupakan contoh buku. Saya akan menerangkan tentang tokoh yang pertama, iaitu Plato. Nama panggilan Plato. Plato dilahirkan pada sekitar 428 hingga 427 sebelum Masihi. Namun dalam penulisan tokoh-tokoh lain mendapati ahli falsafah Plato dilahirkan pada tahun 428 sebelum Masihi di Pulau Agina, Athena, dan merupakan murid dari falsafah terkenal Sokrates. Plato dilahirkan dan dibesarkan pada zaman Perang Peloponnesus pada tahun 404 Masihi. Nama Plato berarti dia bentuk-bentuk bahuyan, dan selain itu, Plato juga berasal dari keluarga bangsawan di Athena. Ayahnya adalah Ariston, seorang keturunan raja, merupakan seorang bangsawan berketurunan Raja Codrus. Merupakan raja terakhir Athena sekitar tahun 1068 Masihi. Ibu Plato, Perictione, merupakan tokoh legenda dan negarawan agung Athena berketurunan Solon yang terkenal. Salah satu momen penting dalam kehidupan Plato adalah ketika dia bertemu Sokrates, seorang falsafah yang mempengaruhi pemikiran dan hidupnya secara signifikan. Sokrates adalah guru bagi Plato dan menginspirasinya untuk mempelajari falsafah dengan lebih mendalam. Seterusnya, setelah kematian Sokrates pada tahun 399 Masihi, Plato melakukan perjalanan ke Italia, Mesir dan beberapa tempat lainnya untuk memperluas topik serta menulis banyak perkaranya yang terkenal. Plato adalah ahli falsafah dari zaman Greek klasik atau lebih dikenali sebagai Athens, berpengetahuan luas dalam pelbagai bidang, antaranya adalah sains kemanusiaan, kemasyarakatan, kesenian, ekonomi, politik dan lain-lain. Antara penghasilannya, penulisannya adalah Republic, Timaeus, Apology, Kriton, Pythagoras dan pelbagai lagi. Dalam merangka dan merumuskan satu masyarakat yang adil adalah Plato banyak meletakkan gagasan dalam politik yang membincangkan mengenai kebebasan bersuara, feminisme, perancangan keluarga, hak milik awam dan hak milik pribadi dan banyak lagi. Pada usia yang ke-80 tahun, Plato meninggal dunia dan dimakamkan di Akademia. Selepas kematian Plato, akademik Plato semakin berkembang di Athena sebelum akhirnya ditutup oleh Kaisar Justinianus di tahun 529 Masihi untuk menghapuskan budaya Helenistik bagi menggantikan ajaran Kristian. Peristiwa ini menandakan berakhirnya budaya Yunani Romawi dan bermulalah kepada zaman kegelapan. Seterusnya saya akan menerangkan tentang tokoh yang kedua, iaitu Confucius, atau nama sebenarnya ialah Kongqiu. Confucius atau Kongzi adalah seorang falsafah Tiongkok kuno yang hidup sekitar abad ke-6 hingga ke-5 Masihi. Ia merupakan tokoh dalam tradisi falsafah Tiongkok dan memberikan sumbangan yang sangat besar dalam pemikiran, etika, politik dan budaya Tiongkok. Confucius dilahirkan pada tahun 551 di negara Lu. Nama sebenar beliau iaitu Kongqiu. Kebiasaannya tidak digunakan sebagai tanda hormat kepadanya. Menurut Simakian, seorang sejarawan purba Cina, sebelum kelahiran Confucius, kedua orang tuanya memanjatkan doa di sebuah bukit suci bernama Nin dan memohon supaya dikurniakan seorang anak. Setelah doanya mereka dikabulkan, mereka pun menamakan anak itu bersempena nama bukit tersebut. Confucius turut dikenali sebagai Kongzi yang bermaksud guru Kong, atau kadang-kala Kongfuci yang bererti guru mulia Kong. Confucius adalah istilah Latin bagi Konfusi dan ia digunakan buat pertama kali oleh membaling-membaling yang mengunjungi China pada era dinasti Ming. Confucius lahir dalam sebuah kelas sosial yang dipanggil sebagai Shi. Kelas sosial ini boleh diandaikan sama seperti seorang suruhan atau pahlawan dalam hierarki sosial di Eropah pada zaman pertengahan. Salah satu peranan anggota kelas sosial ini adalah mentadbir wilayah sebagai wakil raja. Ajaran Confucius terutama tertumpu dalam kumpulan aforism dan dialog yang dikumpulkan oleh murid-muridnya dalam buku yang dikenal sebagai Dunyo atau Analects. Fokus utamanya adalah moralitas, etika, ketaatan terhadap otoritas dan pentingnya pendidikan ajaran Confucius seperti konsep Brand, Yi, Li dan Zi menjadi dasar bagi etika dan moral dalam masyarakat Tiongkok. Pengaruhnya tidak hanya dalam falsafah tapi juga dalam bidang politik dan sosial budaya. Justifikasi yang dapat menjadi dasar dan sebab memilih tokoh Plato dan tokoh Confucius sebagai tokoh yang relevan atau penting. Antaranya ialah pengaruh terhadap pemikiran barat. Plato merupakan salah satu dari dua tokoh utama dalam sejarah filsafat Yunani kuno.
Pengaruh pemikirannya dalam membentuk dasar-dasar pemikiran di Barat sangat besar dan banyak idea-idea yang masih dipelajari dan diperdebatkan dalam bidang falsafah sehingga hari ini. Selain itu, etika dan moral yang dapat menarik minat kami sebagai contoh Confucius terkenal kerana sumbangan beliau terhadap ajaran moral dan etika. Ajarannya yang menekankan pentingnya moral, penanaman diri dan perilaku yang baik dalam hubungan interpersonal mempengaruhi banyak aspek kehidupan di Tiongkok dan di luar Tiongkok. Seterusnya, kami memilih tokoh-tokoh tersebut adalah kerana sumbangan falsafah yang penting. Sebagai contoh ialah Plato yang dapat dianggap sebagai salah satu tokoh falsafah terbesar dalam sejarah. Karyanya yang paling terkenal adalah dialog-dialognya yang membuat ajaran-ajaran tentang etika, politik, metafizik, epistemologi dan banyak-banyak aspek kehidupan. Idea-ideanya terutama konsep-konsep seperti bentuk idea, negara idea dan teori pengetahuan masih menjadi landasan penting dalam falsafah moden dan terkini. Di samping itu, pemikiran holistik pada membaca hal ini dikatakan demikian kerana ajaran Confucius cenderung bersifat holistik yang memperhatikan hubungan antara individu dengan masyarakat, keluarga dan alam semesta secara keseluruhannya. Ini dapat memberikan perspektif yang luas tentang seorang individu dalam menciptakan harmoni di dunia. Akhir sekali, dalam memilih tokoh Plato dan Confucius sebagai fokus kajian atau minat seorang seringkali didasarkan pada penghormatan terhadap ajaran moral, falsafah dan sumbangan beliau terhadap pemikiran manusia. Namun seperti dalam kes memilih tokoh lain dalam sejarah, pemilihan ini biasanya bergantung pada minat, keperluan atau fokus spesifik individu yang bersangkutan. Analisis pemikiran tokoh Plato. Plato adalah seorang ahli falsafah Yunani kuno yang terkenal dengan pemikirannya yang mendalam. Salah satu kaedah falsafah yang digunakan Plato dalam karyanya ialah dialog Sokratik. Dialog Sokratik adalah teknik di mana seorang guru bertanya soalan kepada pelajarnya untuk menggalakkan pemikiran kritis dan memupuk rasa ingin tahu. Dalam dialognya, Plato menggunakan watak utamanya Sokrates untuk bertanya soalan dan merangsang perbincangan mengenai topik falsafah. Tujuan dialog Sokratik adalah untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang kebenaran sambil menyinari bahawa kebenaran itu sendiri sukar difahami. Dialog yang tidak menimbulkan persoalan bukan dialog. Pendekatan Plato terhadap dialog Sokratik mempengaruhi falsafahnya secara keseluruhan. Beliau percaya bahawa pengetahuan tidak dapat dicapai melalui pemerhatian, tapi hanya melalui dialog dan pengajaran. Kaedah falsafah Plato menggunakan dialog Sokratik sangat berpengaruh di dunia falsafah. Falsafah, dialog dan soal siasat masih digunakan hari ini dalam membantu pemahaman topik falsafah. Teori dan idea Plato. Salah satu konsep utama dalam pemikiran falsafah Plato ialah teori idea. Plato percaya bahawa di luar dunia materi yang kita lihat di sekeliling kita terdapat dunia abstrak yang lebih tinggi yang diduduki oleh idea atau bentuk tulis. Plato menganggap bahawa dunia material hanya refleksi atau tiruan dunia idea. Menurut Plato, idea adalah usus segala-galanya dalam dunia material. Apabila kita melihat objek dalam dunia material, kita sebenarnya melihat tiruan idea yang berkaitan dengan sebagai contoh. Apabila kita melihat pokok, apa yang sebenarnya kita lihat adalah tiruan idea pokok yang terdapat dalam dunia idea. Konsep negara idea dalam pemikiran Plato. Bagi Plato, keadaan idea adalah yang mewujudkan keadilan dan kebahagiaan untuk semua rakyatnya. Keadaan idea menurut Plato adalah negara yang diperintah oleh ahli falsafah atau pemikir yang mampu memahami kebenaran sebenar dalam moral mulia. Oleh itu, idealisme politik Plato terkenal dengan teori bahawa negara harus dipimpin oleh ahli falsafah yang memahami kebenaran dan keadilan. Menurut Plato, keadilan merupakan kunci utama dalam mewujudkan masyarakat harmoni. Oleh itu, beliau membangunkan sistem kelas sosial berdasarkan kebolehan dan bakat individu dan bukan berdasarkan kekayaan atau usul mereka. Aspek utama dalam negara idea Plato. Masyarakat kelas. Menurut Plato, masyarakat idea dibahagi kepada 3 kelas, iaitu pekerja, usahawan dan ahli falsafah. Peranan ahli falsafah bertanggungjawab memimpin negara. Mereka mestilah pakar dalam sains, falsafah dan etika. Penekanan kepada keadaan idea Plato mencipta keadilan dan dengan meletakkan individu yang mengikut bakat dan kebolehan mereka. Kerajaan mesti memastikan bahawa setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Pendidikan berkualiti. Plato menganggap pendidikan sebagai aspek yang penting dalam mewujudkan masyarakat yang ideal. Pendidikan harus mempunyai etika dan kebijaksanaan untuk memimpin. Konsep Plato negara ideal telah mempengaruhi banyak tokoh, intelektual dan ahli politik selama berabad-abad. Teori Plato mengenai keadaan ideal dan idealisme politiknya masih topik yang relevan dalam pemikiran dalam politik hari ini. Pengaruh pemikiran Plato dikenal sebagai salah seorang ahli falsafah yang paling penting dalam sejarah dan pandangannya juga mempengaruhi bidang pendidikan.
Plato sangat menghargai pendidikan dan percaya bahawa kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai melalui pengetahuan dan kebijaksanaan. Berdasarkan pemikirannya, Plato menjelaskan bahawa pendidikan mesti bermula pada usia kanak-kanak. Ketika otak masih sangat dipengaruhi, salah satu ajarannya yang terkenal ialah kanak-kanak harus bersedia secara mental dan moral untuk menghadapi dunia nyata, dan pendidikan harus dilakukan secara individual. Plato dan konsep cinta. Cinta adalah subjek yang kerap dalam karya Plato. Walau bagaimanapun apa yang dimaksudkan dengan cinta dalam fikiran Plato. Konsep cinta Plato terkenal sebagai cinta platonik, yang sering dianggap sebagai hubungan yang tidak punya minat seksual. Bagi Plato, cinta adalah keinginan untuk memperoleh kebaikan yang berada di luar diri sendiri. Dalam dialog simposium beliau, Plato menyifatkan cinta politik platonik sebagai keinginan untuk mencari kecantikan yang sempurna. Cinta platonik bukan sahaja tentang cinta kepada individu, tapi juga tentang cinta kebenaran, kebaikan dan kecantikan yang abstrak dan universal. Cinta adalah keinginan untuk kebaikan yang berada di luar diri sendiri. Cinta platonik juga berkait rapat dengan konsep idea Plato. Menurut Plato, keindahan fizikal yang kita lihat di dunia ini hanyalah bayangan keindahan sebenar yang wujud dalam dunia idea atau dunia yang lebih tinggi. Oleh itu, cinta platonik bukan tentang cinta untuk kecantikan fizikal, tetapi tentang cinta untuk membentuk kecantikan yang sempurna dan dalam dunia idea. Konsep cinta dan cinta platonik Plato adalah masih menjadi topik yang relevan hari ini. Warisan dan perkaitan pemikiran Plato pada masa kini. Pemikiran falsafah Plato mempunyai kesan yang mendalam terhadap banyak aspek kehidupan manusia dan warisannya masih relevan hari ini. Satu pengaruh penting pemikiran Plato ialah konsep teori, idea atau bentuk yang diasas bagi pengguna sebagai bidang sains termasuk matematik, fizik dan seni. Selain itu, pemikiran Plato juga memberikan pengaruh besar dalam bidang pendidikan, terutama dalam filsafat pendidikan. Dalam pandangannya, tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan bernalar dan mempersiapkan individu untuk mengambil peran penting dalam masyarakat. Pengaruh pemikiran Plato juga dapat dilihat dalam konsep cinta. Konsep cinta platoniknya yang menekankan kecantikan dan kebenaran masih menjadi topik penting dalam kesusastraan dan seni hari ini. Analisis pemikiran tokoh Confucius. Ajaran Confucianism ialah keharmonian moral individu secara langsung berkaitan dengan keharmonian kosmik, iaitu apa yang dilakukan memberikan kesan kepada yang lain. Contohnya, keputusan institusi politik yang lemah boleh membawa kepada bencana alam seperti banjir. Hal ini dapat dibuktikan oleh sebuah petikan kata, "Heaven does not have two sons, people does not have two kings." Idea politik Confucius. Cara menjalani kehidupan yang ideal serta membentuk masyarakat ideal merupakan teras utama dalam idea falsafah politik Confucius. Ia merupakan cara penyelesaian terhadap masalah sosial dan politik, bukan sahaja yang wujud pada zamannya, malah juga secara am prinsip keutamaan antara salah satu prinsip dan prinsip dalam ajarannya. Contohnya, dari segi moral, amalan dan kesopanan mestilah diutamakan daripada keinginan mendapat untung. Nilai-nilai di dalam diri perlulah diutamakan sebelum membentuk kebendaan. Dengan itu, jelas menerangkan bahawa falsafah Confucius menekankan proses mengenali diri dan proses sosialisasi adalah daripada aspek kehidupan manusia yang saling mengaruhi. Falsafah dalam Confucianism. Falsafah Zen. Teras utama dalam Confucianism ialah Zen, yang bermaksud kemanusiaan. Falsafah Lin bermaksud adat istiadat, resanan perlakuan yang tidak melanggar norma masyarakat. Falsafah Xiao bermaksud ketaatan kepada ibu bapa. Menurut beliau, individu yang mentaati ibu bapa dan menghormati saudaranya jarang melanggar perintah ketua atau pemerintahnya. Falsafah Yi. Konsep ini pula membawa maksud pendirian yang benar, kesantunan dan kepribadian yang wajar. Prinsip ini menentukan pilihan Li yang terbaik bagi satu situasi. Falsafah Chunzu membawa maksud seorang itu telah mencapai tahap terunggul di mana budiman tersebut berjaya melaksanakan dan mengamalkan konsep-konsep yang terpuji yang diajarkan. Menurut amalan ini, budiman dikatakan telah memahami keadilan, sedangkan yang jahil hanya memahami keuntungan serta berkemampuan untuk membentukkan komuniti supaya kesemuanya dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip asas demi kebaikan semua. Pendidikan menurut Confucius. Confucius amat mementingkan pendidikan. Hal ini demikian dibuktikan apabila pendidikan moral telah dimulakan di peringkat keluarga dan telah menjadi persediaan asas dalam kalangan masyarakat. Mempersiapkan individu dengan masyarakat, mengajarkan konsep-konsep asas yang disanjung dalam diri bagi membentuk masyarakat yang teratur. Bagi menjadi seorang Chunzu iaitu budiman, seorang itu telah menguasai Li dan Rin yang dikatakan mempunyai means-ends relation di mana ia menjadi satu alat ke arah pencapaian masyarakat yang ideal.
Selain itu, dalam struktur pendidikan, Confucius melalui pendidikan. Sebagai seorang guru, Confucius juga meletakkan kepercayaan bagi golongan ini untuk mencapai satu penyampaian. Mereka perlulah mencintai dan menyayangi anak muridnya, di mana mereka ini perlu mengenali mereka secara pribadi, memahami keperluan psikologi mereka, serta mencurahkan ilmu dengan mengkaji dan menyediakan metodologi yang termudah agar mereka boleh mengakses kepada ilmu itu dengan mudah. Pemerintah menurut Confucius melalui pengenalan ajaran moral sejak usia kecil lagi membuktikan bahawa pokok penjagaan utama Confucius adalah melahirkan suatu pemerintah yang terbaik. Walau bagaimanapun falsafah dan adanya tidak menyentuh tentang kerajaan maupun kerajaan berperwakilan di mana menerangkan peranan badan legislatif yang kompleks atau bagaimana penguasaan satu sistem perundangan itu secara khusus. Kesan pemikiran Confucius. Confucius secara kesemuanya tidak dianggap sebagai satu agama yang berusulkan ketuhanan, tapi merupakan prinsip-prinsip menjalani hidup yang baik. Malah Confucius sendiri memperkenalkan ajaran ini kepada anak muridnya sebagai sebuah simbol atau ilmu untuk menjalani kehidupan dengan beramal baik dengan individu dalam persekitaran mereka dan bukan mengangkatnya sebagai sebuah agama. Dengan mempromosikan ajaran Confucius berteraskan konsep Zen di mana penekanan terhadap perasaan berperi kemanusiaan terhadap orang lain dan juga kepentingan diri sendiri. Analisis pemikiran tokoh yang selari dengan prinsip falsafah dan isu semasa, iaitu pemikiran etika dan keadilan. Yang pertama, pemikiran Plato yang selaras dengan prinsip falsafah dan isu semasa ialah pemikiran etika dan keadilan. Beliau mempertimbangkan isu-isu etika, keadilan dan kerajaan dan republik. Yang kedua, pendidikan dan pengetahuan. Pendidikan dan pengetahuan juga berkait rapat dengan falsafah dan isu semasa, iaitu suatu makna yang sebenar sehingga menjelaskan makna serta tujuannya. Yang ketiga ialah kepimpinan moral. Dalam kepimpinan moral juga terdapat pemikiran yang selaras dengan konsep kepimpinan moral yang diterapkan oleh Confucius, di mana pemimpin diharapkan menjadi teladan dan peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya dan kesejahteraan rakyatnya. Analisis pemikiran tokoh yang tidak selari dengan prinsip falsafah dan isu semasa. Yang pertama, penolakan seni. Walaupun pemikiran Plato dan Confucius memiliki banyak persamaan dalam subjek falsafah dan isu semasa, ada juga beberapa pemikiran yang tidak selari dengan prinsip falsafah, iaitu penolakan seni yang meniru dunia fizik yang dikait dalam karyanya Republik. Yang kedua ialah sikap terhadap inovasi dan perubahan. Bagi Confucius, pula ialah sikap terhadap inovasi dan perubahan, iaitu pemikiran Confucius yang menekankan penghargaan terhadap tradisi dan berhati-hati terhadap perubahan, dan sikap ini mungkin dianggap sebagai hambatan terhadap inovasi dan perkembangan dalam masyarakat kerana Confucius mementingkan konteks budaya. Perbandingan pemikiran tokoh. Yang pertama ialah epistemologi. Epistemologi merupakan teori tentang pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan kajian kritis tentang kesahihan kaedah dan skop sesuatu pengetahuan. Nombor dua ialah metafizik. Metafizik ialah makkulat atau ilmu pengetahuan mengenai segala yang di luar alam biasa atau yang tidak kelihatan. Yang ketiga ialah etika dan estetika. Pemikiran Confucius dari segi etika dan estetika adalah berkaitan dengan konsep brand yang bermaksud kemanusiaan, kasih sayang atau kebaikan. Yang keempat ialah logik. Logik boleh ditarifkan sebagai ilmu disiplin atau peraturan akal yang jika dipenuhi boleh menghindarkan diri daripada kesalahan berfikir. Yang kelima ialah politik. Pemikiran politik Confucius didasarkan pada prinsip-prinsip moral, sosial dan ritual yang disebut Confucianism. Confucius mengajarkan bahawa penguasa harus menjadi teladan bagi rakyatnya dalam menjalankan kebajikan, keadilan dan kemurahan hati. Nombor seterusnya, Plato. Yang pertama ialah logik. Pemikiran logik Plato adalah pandangan kebenaran yang terkandung dalam realiti abadi dan tidak berubah. Yang kedua ialah metafizik. Plato berpusat pada konsep dunia idea atau dunia yang lebih tinggi daripada realiti fizikal yang kita alami. Yang ketiga ialah etika. Pemikiran etika Plato memberi tumpuan kepada konsep kebaikan, keadilan dan kebajikan. Yang keempat ialah epistemologi. Pemikiran epistemologi berkaitan dengan teori pengetahuan dan pemahaman. Yang kelima ialah politik. Pemikiran politik yang terkait dengan konsep negara idea yang dia jelaskan dalam karyanya utama berjudul Country atau Republic. Kesimpulan, Plato dalam falsafahnya mengemukakan pemikiran tentang negara idea yang dipimpin oleh raja falsafah yang bijaksana. Beliau menekankan betapa pentingnya pengetahuan dan kebijaksanaan untuk mencapai keadilan. Dalam isu semasa, pemikiran Plato dapat diartikan sebagai panggilan untuk kepimpinan yang terdidik dan moral, serta pentingnya pendidikan dalam membentuk masyarakat yang adil dan bijaksana. Kesimpulan bagi Confucius menekankan pentingnya moral dan etika dan tertib dalam kehidupan. Beliau memandangkan bahawa kestabilan sosial dapat dicapai melalui praktik kebajikan dan penghargaan terhadap hubungan interpersonal dalam konteks isu semasa. Konsep-konsep Confucius dapat diaplikasikan untuk membangunkan masyarakat yang adil, harmonis dan bertanggungjawab.
Itu saja pembentangan daripada saya tentang dua tokoh iaitu Plato dan Confucius. Sekian, terima kasih.